ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna asy-syekh Daud bin Abdullah al-Fatani hujjatul Islam al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan diri kita seorang hamba yang baik di sisi Allah, dan akhirnya dimatikan Allah ke atas kita dengan keadaan yang baik, dan akhirnya dimasukkan kita ke dalam tempat yang terbaik, yakni syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung lagi kitab Jawi muka surat 10 kan. Ha? Betul? Ha. 6 daripada bawah kan? Ya. Saya bacakan yang Arabnya dulu sebagai ambil berkat daripada kitab asal dia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, ihdahuma qawluhu jalla dhikruhu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha
ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma wa kafa bi hadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi la samiyan ilmat tauhidi wal ayatu thaniyatu qawluhu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna wa kafa bi hadhil ayati dalilan ala sarfil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha fa'azim bi amrayni humal maqsudu min khalqid daraini fa haqqa lil 'abdi alla yashtaghila illa bihi'a wa la yat'aba illa lahuma wa la yanzura illa fihima. Baik. Yang artinya maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Salah suatu daripada keduanya firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqas samawat, Allazi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpama jua turunkan pekerjaannya antaranya, diturunkan pekerjaannya antaranya, supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senya telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu, istimewa pula ilmu tauhid. Dan ayat yang kedua firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada kami jadikan jin dan manusia melainkan kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadat akan kami. Dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadat dan melazimkan berhadap atasnya, maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Baik. Keduanya yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Jadi ini kita sambung pada aqabatul ilmi. Aqabatul ilmi maknanya peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama cerita tentang kelebihan ilmu. Maknanya kalau ini kitab Minhajul Abidin ni dia ajar kita jalan kepada Allah, ataupun dengan kata lain juga jalan kita nak hijrah atau kita nak taubat, kita nak berubah daripada tak elok kepada elok. Jadi langkah pertama pemula-mula sekali iaitu aqabatul ilmi. Pertama sekali iaitu dengan jalan ilmu. Apa-apa pun nak berubah, nak jadi elok, nak jadi baik dengan ilmu mulanya sekali. Dia tak boleh dengan yang lain. Nak berubah terus dengan amal, tak jadi. Kalau dia terus berubah dengan amal, dia boleh buat amal tu, tapi amal tu tak kekal. Tak percaya, tengok kan, dia nak berubah, dia terus buat, katalah semangat nak berubah, terus pergi semayang subuh berjemaah. Bagus dah tu, semayang subuh tu betul dah kan. Tapi bila kuliah dia balik. Tapi dia tengok dulu ada makan tak? Ada makan di sini, tak ada makan dia balik. Jadi makna dia nak buat amal je. Ngaji tak nak, memang tak kekal. Tengok lepas tu, pas minggu, pas bulan kan tak datang dah. Lepas tu payah dah nak istiqamah, nak dawam tu tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak dengan jalan ilmu.
Sebab dia sendiri tak faham apa yang dia buat. Kita ni kalau kita tak faham apa kita buat, kita tak boleh nak kekalkan apa kita buat. Samalah dengan mengaji. Kita mengaji kuliah ni, kalau kita tak faham, mula-mula masa datang semangat tu tengah ada. Ngan bawa kitab, ngan bawa rehal, semangat ngan pesebok macam sekolah tu. Bawa ngan pen, pensel semua bawa. Semangatlah nak tulis. Tengah-tengah pengajian tak faham apa ustaz tu cerita. Mood tu dia, bila dia tak faham, lama-lama dia konang-konang lain pemikiran ni. Mula hanyut teringat roti canai lah apa semua. Dah mengaji tu tak ada apa dah jadi. Hujung sekali tak dapat apa dah. Sebab apa? Sebab bila dia tak faham apa dia buat, maka dia tak akan rasa keseronokan apa dia buat, apa yang lazatnya tentang apa yang dia buat tu. Jadi kalau kita faham ibadat kita, maka ibadat tu akan rasa lazat. Kalau kita faham sembahyang ni, kita akan sonok dengan sembahyang. Kalau kita faham ayat Quran, kita sonok nak baca ayat Quran. Kenapa kita jadi tak sonok baca ayat Quran? Sebab kita sendiri tak faham apa dia ayat Quran. Nak kita baca saja, tak memberi kesan ke dalam hati. Kalau kita faham makna zikir yang kita lafaz, kita sonok dengan zikir tu. Dia jadi asyik. Kalau dalam bahasa kitab tasawuf dipanggil zauq, dia jadi naik syekh orang kata. Bahasa pasar kita panggil naik syekh. Jadi sebab sedap, lazat. Tu. Tapi apa jadi tak lazatnya tu? Sebab dia sendiri tak faham apa dia buat. Dia buat kerana ikut-ikut orang dan sebagainya. Begitu juga berjuang dalam jemaah Islam, dalam parti Islam. Kalau dia tak faham apa yang dijuangkan, apa sebab dia duduk dalam parti tu, dia tak rasa lazat. Dia duduk tu sebab apa? Sebab tengok orang lain duk pindah parti tu, semua duk pakak main parti tu dah, dia pun duduk parti tu. Sebab parti tu jadi kerajaan dah, dia pun duduk tang tu. Tapi dia tak boleh nak istiqamah. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak faham apa benda dia buat. Jadi apa-apa pun mesti dengan jalan ilmu, dengan jalan faham. Bila faham, insya-Allah kita tahu apa yang kita buat, untuk apa kita buat, kenapa kita buat. Tu. Itu muqaddimah dia. Jadi kata Syekh, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka tilik olehmu, maksud tilik ni maknanya kamu perhatikanlah. Hendaklah kamu perhatikan, ataupun kamu renunglah, kamu tengoklah, kamu cek betul-betul. Maksudnya begitu. Apa dia? Akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Syekh bawa dua ayat sebagai dalil tentang aqabatul ilmi ni daripada yang diambil daripada kitab Allah, yakni Al-Quran. Salah suatu daripada keduanya, satu daripada dua ayat yang dimaksudkan, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Surah At-Talaq ayat 12. Artinya Allah Allazi tu makna isim mausul, yang. Allah yang khalaqa, menjadikan atau menciptakan, sab'a 7 samawatin, langit. Allah yang mencipta atau menjadikan 7 petala langit. Wa minal ardi, wa mina tu wa tu dan, mina tu daripada, al-ardi bumi, dan daripada bumi. Maksud dan daripada bumi dan bumi juga. Maksud macam tu. Mana Allah jadikan 7 petala langit dan juga 7 petala bumi. Tu maksud dia. Kenapa disebut Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi? Adakah langit dengan bumi je Allah cipta? Tu nak kena faham itu. Adakah langit dengan bumi je Allah cipta dah pokok? Binatang, benda-benda lain lah. Kenapa Allah tak sebut sekali? Kenapa Allah tak sebut Allah lah yang mencipta pokok, mencipta tanah, mencipta batu, mencipta air? Panjang. Kata bila nak habis ayat. Betul juga. Okey. Lepas tu kenapa Allah hanya simpulkan pada dua makhluk saja, iaitu langit dan juga bumi?
Kenapa Allah tak sebut Allah lah yang mencipta makhluk? Makhluk semua dah. Tak, tapi Allah sebut Allah yang mencipta langit dan mencipta bumi. Apa maksud situ? Maksudnya sini banyak kata ulama. Okey, yang pertama, langit dengan bumi mewakili dua alam terbesar. Satu dipanggil alam manusia ataupun alam nyata, ataupun alam dunia. Kan? Alam dunia ni alam yang kita boleh lihat dengan mata kepala. Kita ni nampak manusia, nampak pokok, nampak binatang apa semua ni. Yang ni dipanggil alam dunia. Satu lagi dipanggil alam langit. Alam langit ni kita kenalnya dengan alam ghaib, alam yang terselindung. Ada tapi kita tak nampak dengan mata kepala. Mana? Roh, malaikat, iblis dan lain-lain lah yang alam-alam ghaib tu. Itu maknanya disebut sebagai alam langit. Jadi bila Allah kata Allah yang mencipta langit dan bumi, makna Allah yang cipta alam nyata ni, Allah juga yang cipta alam ghaib tu. Tu maksud dia. Sebab tu hanya disebut dua saja. Kan? Dan lagi makna juga, setengah lagi pandangan kata yang disebut dengan Allah cipta langit dan bumi, yang bumi itu alam sekarang ni, yakni dunia kita sekarang ni. Adapun langit itu alam akhirat. Maknanya dunia pun Allah cipta, akhirat pun Allah cipta. Ataupun dengan kata lain lagi, manusia dan jin. Sebab manusia dengan jin ni yang terikat dengan hukum hakam Allah, lain tak terikat. Kan? Malaikat tak ada pahala dosa malaikat. Iblis pun tak ada pahala dosa, sebab iblis ni memang dosa semua. Kalau dia buat baik, andai katalah contoh, andai kata iblis buat baik, takkan boleh pahala. Sebab dia memang dosa sepanjang hayat. Bila-bila masa pun tetap berdosa. Lepas tu ada orang buat persoalan, dia tanya ulama, boleh tak boleh iblis bertaubat? Pelik. Iblis nak taubat. Dia kata bukan iblis kena taubat, mu kena taubat. Iblis tak ada kena-mengena dengan soal taubat, sebab dia memang Allah cipta, memang jahat dah. Dia takkan taubatnya, sebab dia memang Allah cipta jahat, sampailah kiamat dia jahat. Tu. Ada pun yang terikat dengan pahala dosa ni, yakni manusia dan juga jin. Kita manusia ni ada pahala, ada dosa kita buat. Dan jin pun begitu juga. Dia ada hukum taklifi padanya. Baik. Jadi itu maksud Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi. Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan ada lagi pandangan kenapa disebut 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit mewakili syurga, kerana pintu syurga itu ada 7. Dan juga bumi mewakili neraka, kerana pintu neraka juga ada 7. Kerana kedudukan neraka itu di bawah tapak kaki kita. Adapun kedudukan syurga itu di atas kepala kita. Waktu Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk tengok-tengok syurga, ziarah, pergi tengok syurga. Kemudian bila nak bawa pergi tengok neraka pula, Nabi tanya mana neraka. Nak tunjuk pada macam mana neraka. Allah kata neraka tu berada di bawah. Maka dalam kitab sebut Allah membuatkan satu bentuk gambaran. Ada dua pandangan. Satu, Allah buat dalam satu bentuk gambaran, ataupun makna kata Allah cipta satu lagi neraka yang menyerupai neraka yang sebenar di bawah, dan Allah tunjukkannya pada Nabi di atas sana, di langit. Iaitu pendapat pertama. Pendapat kedua, Allah angkat neraka yang di bawah ni, bawa naik ke atas untuk nak tunjuk ke Nabi. Tapi pada asalnya neraka tu berada di bawah. Ada. Jadi makna kenapa disebut sebagai syurga di atas, neraka di bawah? Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau kita nak kepada syurga, kita kena berusaha sungguh-sungguh. Maknanya kita kena memanjat. Maknanya bersusah payah. Panjat kan payah. Nak panjat, nak buat naik atas. Maknanya kena fastabiqul khairat. Kena berlumba-lumba dalam kebaikan. Nak kena, orang cakap apa, berusaha untuk nak naik. Kalau kita tak ada usaha nak naik, kita mungkin jatuh. Bila jatuh duduk mana? Neraka. Orang yang tak berubah untuk nak jadi baik, automatik jadi jahat. Itu je.
Saya ulang, orang yang tak ada keinginan atau tak ada usaha untuk menjadikan dirinya baik, automatik dia meletakkan dirinya sebagai seorang yang jahat. Jahat, maksud jahat di sini dosa. Akhirnya dia meringkuk dalam neraka Allah. Jadi nak tak nak, kita kena usaha. Jangan harap orang lain. Jangan harap orang nak kena paksa kita, nak kena suruh. Kitalah kena paksa diri kita. Kitalah kena suruh diri kita sendiri. Nak bangkit semayang subuh, apa nak harap orang tolong kejut kita? Kitalah kena usaha sendiri. Itu sebab tadi kata syurga di atas, neraka di bawah. Macam semayang subuh tadi. Kalau kita tak berusaha untuk bangun semayang subuh, maka kita akan meninggalkan subuh. Bila meninggalkan subuh, dosa tak? Dosa duduk tak mana? Neraka. Jadi maksudnya nak masuk neraka bukan susah. Nak buat jahat bukan susah. Nak buat maksiat bukan susah. Nak buat maksiat, nak buat jahat ni, dengan hanya tidak mengikut perintah Allah, dengan tak ada usaha nak jadi baik, kamu maksiat dah. Kamu jahat dah tu. Kamu tak berubah untuk buat benda baik, jahat dah lah. Jadi tak dapat tidak, kenalah kita berusaha. Letih lah ustaz. Letih tak letih, usaha sampai Allah ambil nyawa kita mati. Selagi tak mati, selagi tu tak ada istilah berhenti dalam berusaha. Kena bertahan. Sebab kata ulama', kalau tak boleh panjat atas lagi, kurang-kurang jangan sampai turun ke bawah. Nak bertahan takat mana yang kita mampu bertahan. Ada tenaga sikit, panjat lagi. Sebab tu disebut Aqabah di sini. Aqabah tu dengan makna bukit. Bukit tu perlu didaki. Jadi nak tak nak buat perubahan pada diri kita, kitalah kena usaha sendiri. Kita ni cakap je. Tinggal lagi yang nak buat ni diri masing-masing lah, termasuk diri saya sendiri. Kalau cakap saja tapi tak buat, tak jadi apa juga, kan? Jadi begitulah. Itu yang dimaksudkan. Sama juga dengan perjuangan Islam ni. Pagi ni saya ambil kesempatan lah, kita cakap sikit. Tuan-tuan, zaman kita ni dah berada hujung-hujung dah ni. Hujung-hujung zaman. Hujung-hujung zaman. Saya pernah cerita kot kat sini, saya pun tak ingat. Banyak tempat sangat kuliah, kita pun tak ingat dah pernah cerita kat sini ke tak pernah. Tahun 1981 dengan 1982 berlaku gerhana dalam bulan yang sama, yakni bulan Ramadan. Tahun 81 dan tahun 82 berlaku gerhana dua kali dalam bulan yang sama, iaitu bulan Ramadan. Maka kalau tengok pada hadis, Nabi kata tidak akan lahir Imam Mahdi melainkan setelah berlakunya gerhana dua kali dalam bulan yang sama. Maka bila berlaku pada tahun 81 dan 82 yang tak pernah berlaku pada tahun-tahun yang lain, maka ulama' ada beberapa daripada kalangan mereka itu berpendapat kemungkinan besar waktu tu 81-82 tu, kemungkinan waktu tu Imam Mahdi lahir. Kemungkinan, saya cakap ni mungkin ni, bukan wajib nak kena pegang, mungkin waktu tu dia lahir. Jadi kalau congak-congak kira tahun sekarang kita ni 2020, tolak-tolak 81 atau tolak-tolak 82, kira-kira umur dia sekarang, kalau betul lah dia lahir waktu tu, kemungkinan umurnya sekarang 38 tahun atau 39 tahun. Dan dia akan menzahirkan dirinya sebagai Imam Mahdi apabila umurnya mencecah 40 tahun. Jadi kalau betul lah kisah ni, makna kata lagi setahun atau 2 tahun mungkin Imam Mahdi boleh muncul. Mungkin. Dia kata wajib, mungkin. Nak ceritanya, zaman kita bukan lagi zaman nak sonok-sonok. Zaman kita sudah zaman di hujung-hujung. Sebab kata guru kami, Tok Guru Sidik Nok, kalau sekarang masih lagi ibu bapa masih lagi sibuk memikirkan anaknya nak kerja apa, takut sudah terlambat. Saya ulang, kata guru kami, Tok Guru Sidik Nok di pondok, dia kata kalaulah ibu bapa masih lagi sibuk memikirkan tentang anaknya nak kerja apa pada esoknya akan datang bila dia besar, maka takut-takut dia sudah terlambat dalam nak membentuk anaknya pada agama. Jadi zaman sekarang bukan lagi sibuk nak
nak pentingkan anak ni nak kerja apa, tapi sibuklah anak kita nak akidah apa. Sebab apa? Sebab zaman ni zaman fitnah, tuan-tuan. Syiah kita kenal dah dia, Syiah ni. Tapi satu lagi puak, iaitu golongan Wahabi. Jangan main-main dengan Wahabi ni. Akidah boleh sesat juga, sebab dia kata Tuhan di langit. Sedangkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat. Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Yang ni sekarang ni dah jadi membiak dah. Wahabi ni sebenarnya dia tak ramai. Dia sikit je dalam Malaysia ni, tak banyak mana pun Wahabi. Segelintir dua gitu je. Tak banyak mana. Tapi macam mana dia tarik crowd bagi jadi ramai? Dia buat buku banyak-banyak, kemudian dia jual kat kedai buku. Kebanyakan kedai-kedai buku agama, buku-buku agama yang terjual di kedai, kebanyakannya adalah cetakan daripada orang Wahabi. Saya tahu, sebab saya kenal ulama-ulama mereka. Kalau tuan-tuan beli buku, ada tulis Syekh Al-Albani, tu buku Wahabi tu. Tu ada buku Wahabi tu. Banyak ni dekat kedai buku, majalah Solusi ke apa, kadang-kadang dalam tu dia ada masuk. Dalam jabatan agama pun ramai golongan ni. Sebab tu kita zaman ni nak selamatkan kita, mesti dengan ada ilmu, kemudian kita berdoa pada Allah, moga Allah selamatkan kita, Allah lindungan kita. Baik ni, jaga. Kadang-kadang kita bukan nak jadi Wahabi, tapi kita terpengaruh dengan kata-kata Wahabi. Tanpa kita sedar, kita dah berpemikiran seperti pemikiran Wahabi. Bahaya. Ustaz Muhaizat dia sebut dalam satu kuliah dia kata mana-mana ustaz yang tak berani nak sebut tentang Wahabi dalam kuliah dia, makna ustaz tu cenderung Wahabi, dia kata. Benda ni kena nyatakan pada orang awam, sebab orang awam dia tak tahu. Ahli agama dia tahulah benda-benda ni sebab dia belajar. Jadi kita kena sampaikan kepada orang awam. Jangan main-main benda ni. Rosak akidah. Semayang kita penat-penat sampai belekuk dahi ni semayang. Tiba-tiba Allah tak terima pun. Sebab apa? Sebab tak sah iman, akidahnya tak betul. Habis jadi rosak. Main-main mereka pakai jubah agak macam kita pakai jubah. Mereka pakai kopiah agak macam kita pakai kopiah, tapi pemikiran salah. Pemikiran dia habis. Lepas tu benda ni perlulah kepada pemahaman yang sebenarnya. Di sini juga, ayat ni juga nak menyatakan bahawa macam Wahabi dia kata Allah ni duduk di langit, dia kata. Habis ayat ni kata Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi. Allah yang mencipta 7 petala langit. Kalau Allah duduk kat langit, maknanya Allah cipta langit ni tujuan sebab nak duduk. Jadi rasa Allah buat sesuatu, Allah berhajat pada sesuatu. Lemahlah Allah. Kita buat rumah sebab kita berhajat pada rumah. Sebab apa? Sebab kita lemah. Kita tak boleh lindung diri kita sendiri dengan hujan panas. Maka kita buatlah rumah. Maka kita berhajat pada rumah. Tak ada rumah, kita pening kepala. Allah tak berhajat pada makhluk. Allah tak memerlukan makhluk. Itu kena mengaji ilmu akidah, ilmu sifat 20. Kalau Allah memerlukan makhluk, lemahlah Allah. Sebab Allah pun perlukan makhluk. Kalau tak ada makhluk, habis Allah. Allah perlukan langit sebab dia nak duduk kat langit. Kalau tak ada langit, habis dia. Kalau Allah duduk di langit, sebelum Allah cipta langit, Allah duduk tang mana? Ini hujah-hujah kita nak rot balik pandangan-pandangan daripada mereka golongan-golongan Wahabiyah. Hati-hati. Pak Adi Jatan Kuasa Surau kalau nak panggil, nak jemput ustaz, tanya-tanyalah dulu. Sebab takut panggil ustaz, tersalah ustaz. Jenis ustaz fikrah Wahabi kita kenal. Saya kenal Ustaz Syakirin, lagi kenal. Dia boleh senarai. Boleh tanya dia. Dia lagi terror dia. Dia tahu ustaz ni macam mana, ustaz ni macam mana. Sebab kita boleh tengok cara penyampaian dia, ilmu yang dia sampai tu kita boleh tengok. Dia ni duduk belah mana, fikrah dia mana. Ni bukan jealous ni, bukan kita nak menjatuhkan sama-sama asatizah, tak, bukan sebab tu. Tapi ini sebab fikrah agama. Jangan main-main bab ni. Ni disebut dalam kitab-kitab lama. Kitab-kitab tauhid lama ada sebut jelas. Cuma zaman dulu orang tak panggil Wahabi. Zaman dulu orang panggil kaum muda.
Sebab apa dipanggil kaum muda? Geng-geng ni muda-muda lagi baru balik Mesir. Balik Mesir, nak balik daripada luar negara mengaji. Bukan semua yang mengaji Mesir, ada segelintir. Nak balik daripada mengaji luar negara, dia terus petikai ulama-ulama lama, terus petikai tok-tok guru lama. Sebab tu ulama dulu panggil golongan ni kaum muda nama dia. Sekarang ni nama dia dikenali dengan nama Wahabi. Sebab pengasas dia Muhammad bin Abdul Wahab, maka diberi gelaran pada dia Wahabi, Wahab. Itu yang main-main benda ni. Kemudian lagi dalam ayat ni Allah sebut Allah yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpama jua mislahunna, sebegitu juga. Macam mana langit, macam tu juga bumi, 7 petala. Cuma kalau kita tengok pada ayat ni, ayat langit Allah guna samawat, ayat bumi Allah guna al-ardi. Kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu nahu, ilmu saraf, samawat tu maknanya makna jamak, al-ardi tu maknanya makna mufrad. Apa maksud jamak mufrad? Samawat tu maknanya makna banyak, maknanya langit-langit. Adapun bumi itu makna satu, bumi yang satu. Sedangkan disebut sini 7. Adakah ada 7 bumi? Tak, bumi satu, tapi petalanya 7. Langit ada 7 petala langit. Langit tu 7 tingkatan. Kenapa as-samawat digunakan dengan perkataan jamak, adapun al-ard digunakan dengan perkataan mufrad? Ini kerana kata ulama, kedudukan langit itu dia ada gap tengah-tengah. Langit pertama dengan langit kedua, tengah-tengah tu ada ruang. Langit kedua nak naik langit ketiga, tengah-tengah tu ada ruang. Ada macam tu. Sebab tu digunakan lafaz dengan lafaz jamak. Langit pertama tengah-tengah ada ruang, langit kedua tengah-tengah ada ruang, langit ketiga sampailah langit yang ke-7. Adapun kalau al-ard, bumi itu guna dengan lafaz mufrad satu, kerana bumi itu walaupun ada 7 petala padanya, tapi semuanya rapat-rapat. Bumi rapat. Di sini juga nak menunjukkan sekali lagi, bila langit ini dinisbahkan dengan syurga, bumi dinisbahkan dengan neraka, maka langit itu maknanya luas. Rahmat Allah tu luas, pintu kemaafan Allah luas, pintu kebaikan itu luas. Maknanya kalau kita tengok dalam dari segi kehidupan kita pun, benda baik lagi banyak daripada benda jahat. Kenapa pilih juga benda jahat? Betul tak? Sama kat dengan makanan yang halal lagi banyak daripada makanan yang haram. Kenapa nak ambil yang haram juga? Tu Allah nak tunjuk keluasan kebaikan, keluasan syurga Allah. Adapun Allah buat bumi tu rapat-rapat kerana Allah nak tunjuk kesempitan. Benda jahat ni sempit, benda jahat ni menyusahkan, tapi yang tu dia nak pilih juga. Pelik sungguh. Buat benda baik orang tak ada marah pun, tak ada kena tangkap pun, tapi buat benda jahat nak kena sorok-sorok, nak takut kalau orang nampak kena tangkap, tapi dia suka buat tang tu. Pelik sungguh manusia. Itu yang Nabi kata di akhir zaman nanti kamu akan melihat mereka akan masuk ke dalam lubang biawak. Pasal maksud lubang biawak tu, lubang tu kan kecil, biawak kecil, masuk lubang biawak. Tapi ada manusia terhegeh-hegeh nak pergi masuk juga dalam lubang biawak tu. Maknanya walau dia tahu dah lubang tu sempit, tempat tu sempit, nak masuk juga tempat sempit. Mana dah tahu dah tempat tu susah, tempat tu merana, tempat tu tak elok, nak masuk juga. Dah tahu dah penjara tu menyusahkan, penjara tu seksa, dah pergi buat juga perangai yang boleh menyebabkan dipenjarakan. Tak pelik ke manusia ni? Akal yang tak ada lah. Kenapa pilih jalan tu? Sedangkan wahadaina hunajdain, Allah kata, aku bentang kepada kamu 2 jalan. Kenapa kamu nak pilih jalan tak elok? Aku dah tunjuk dah jalan kebaikan dengan jalan keburukan. Kenapa pilih jalan buruk juga? Allah bagi akal. Kalau binatang dia pergi masuk buat benda tak elok, tak pelik sebab dia binatang, mana ada akal. Kan? Macam kami bela itik telur tu, kata tu guru. Itik ni macam mana pun dia nak ni sodok tu juga ayat acak. Nak yang tu tak, kita bagi tempat elok pun nak yang tu juga. Tak apa, dia itik. Dah kita takkan itik kot. Dah bagi tempat elok, nak juga cari tempat tak elok. Dah pelik sungguh. Jadi itulah dia. Mana fikirlah kan diri kita.
Allah dah tunjuk dah ni. Allah kata Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Ayat ni saja banyak huraian dia yang boleh kita ambil manfaat dia. Yatanazzalul amru, kata Allah. Dan lagi kata Allah, diturunkan. Yatanazzalu maknanya diturunkan. Al-amru, pekerjaannya ataupun maknanya urusannya. Bainahunna, antaranya, lita'lamu annallah. Lita'lamu artinya supaya kamu ketahui. Allah perturunkan urusan-urusan agama kepada kita supaya kita belajar. Itu maksud dia. Allah turunkan ayat Quran, Allah turunkan hadis-hadis kepada kita supaya kita ambil ilmu daripadanya, belajar daripadanya. Sebab tu Quran ni bukan untuk dibaca saja, tapi Quran ni yang paling mustahak hendaklah dilaksanakan perintahnya, hendaklah diamalkan apa yang disuruhnya. Itu yang utama. Hatta sekalipun kata ulama, kalau orang yang tak reti membaca Quran tapi dia menegakkan hukum Quran, itu lebih baik daripada orang yang membaca Quran tetapi mendiamkan hukum hakam di dalamnya. Sebab yang nak di sini Quran ini untuk diamalkan, bukan hanya semata-mata baca. Kalau Quran itu semata-mata bacaan, saling tak tumpah Quran sama taraf dengan surat khabar. Sebab surat khabar kita baca, habis baca lempak, buat jadi lapik nasi lemak. Betul tak? Dan Quran kalau setakat baca batu biar, baca batu biar. Dan apa Quran? Quran bukan untuk sekadar bacaan, tapi Quran kita baca dan kita faham, kemudian kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Tapi hari ni dia dah jadi kelain dah, akhir-akhir zaman ni. Dia dah jadi pelik dah perangai manusia ni. Dia berlumba-lumba dalam membaca Quran, musabaqah, tilawah, bertanding-tanding, tapi persoalan hukum tak dibicarakan. Sedangkan takkan orang yang hafal Quran tu, orang yang masuk musabaqah tu, orang yang masuk tilawah tu, juri-juri dia apa semua tu, yang bahagian agama apa semua tu, pegawai-pegawai dia, takkan tak jumpa ayat Allah tilka hududullah? Tak jumpa ayat tu ke? 6,236 ayat kalau tak silap. Dalam semua ayat Quran, takkan tak jumpa ayat ni? Kamu yang menghafal Quran 30 juzuk, takkan tak jumpa ayat ni? Hafal saja, nak buat apa hafal saja. Sebab tu saya tekankan kat pelajar sekolah tahfiz saya. Saya kata, ustaz bukan wajibkan sangat kamu dapat 30 juzuk. Sebaik-baiknya kamu dapatlah 30 juzuk. Tapi apa hasrat yang kami nak, kamu belajar Quran di sekolah ni, kamu keluar esok, kamu tegakkan ayat Quran yang kamu telah baca dan kamu telah hafal ni. Walaupun yang kamu hafal mungkin baru beberapa surah saja, mungkin baru hafal berapa juzuk saja, tak ada masalah. Yang penting kamu tegakkan dia. Daripada kamu hafal 30 juzuk tapi satu ayat pun kamu tak tegakkan di atas muka bumi Allah, nak buat dia. Jadi yang kita kena jelas, kena faham. Allah turunkan bukan turun dengan sia-sia. Allah hantar ayat Quran kepada kita ni bukan benda sia-sia, bukan buat benda nak main-main, bukan benda nak buat sonok-sonok sahaja. Baca ayat Quran dengan sedap itu bonus. Tak sedap tak apa, yang penting betul. Daripada sedap tapi tak betul buat apa? Baik. Kemudian lagi kata Syekh pada ayat ni, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya dengan kamu mempelajari ilmu-ilmu agama Allah yang Allah perturunkan kepada kamu, supayanya kamu tahu bahawasanya Allah Ta'ala jualah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan kamu belajar tentang ayat-ayat Quran, kamu baca, kamu faham, kemudian kamu tengok ayat ni, kamu tengok ciptaan Allah dan sebagainya, menjadikan kamu faham bahawa yang berkuasa semata-mata Allah jua. Itu kena jelas. Hari ni manusia dah rasa macam dia yang ada kuasa, dia boleh mengubah sesuatu. Tak boleh. Anda mampu mengubahnya. Kan? Kalau cakap syariat saja, zahir saja tak apa lagi, jangan sampai cakap hakikat. Jangan sampai jadi pegangan iktikad. Kan? Jangan sampai kita pegang pakai mask ni, virus corona tak akan masuk. Jangan rosak akidah.
Dia kata, aku tak akan kena. Apa tak akan kena? 4 lapis aku pakai. Dia kata. Tak kata 4 lapis mu ambil dengan kotak-kotak. Kan beli tu dapat kotak. Bung dengan kotak-kotak apa muka. Kalau Allah kata kena. Kata kita buat semayang jarak-jarak ni, lepas ni kita tak kenalah corona. Nah, jangan cakap itu ikhtiar saja. Itu usaha. Kalau Allah nak kata kena, tak payah kata jarak 1 meter. Jarak 1 kilometer boleh kena. Tak payah kata 1 kilo. Jarak 1 negeri pun boleh kena. Tak payah kata 1 negeri, 1 negara pun boleh kena. Punya jauh pun, kalau Allah kata kun fayakun, jadi, maka jadilah. Tak ada yang susah bagi Allah. Sebab tu kita kena i'tiqad, pegangan dalam hati kita, yang berkuasa semata-mata Allah jua. Allah jua tu maksudnya Allah sahaja yang berkuasa. Lain daripada Allah tak ada kuasa. Pegang situ kemah-kemah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak pegang kemah-kemah, Allah sahaja yang berkuasa, selain daripada Allah tak ada kuasa. Tu. Bila pegang ni kemah-kemah baru jadi berani. Ada seorang pegawai polis, dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz ceramah derah berani ustaz Ustaz cakap sana, tegur pemimpin lah, kerajaan lah, apa gini, berani ustaz cakap Ni bukan soal berani tak berani, tapi bila kita kenal siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa. Yang berkuasa Allah, makhluk tak ada kuasa. Lepas tu dia masukkan dalam penjara. Dengan kuasa Allah, bukan kuasa dia. Tok Guru Siddiq Nur pernah kena tahan ISA kan. Semua orang tahulah benda ni. Bila dia kena tangkap, ada seorang pegawai dekat dalam penjara tu. Dia memang tak suka lah Ustaz Siddiq ni. Dia kata apa dekat Tok Guru? Dia kata, Ustaz duduk dalam penjara ni dalam genggaman saya, dia kata. Selagi mana saya tak tanda tangan untuk Ustaz boleh keluar, selagi itulah Ustaz duduklah dalam ni. Sebab ISA dia tak ada had. Dia bukan macam penjara lain. Dia ada di penjara 5 tahun, 10 tahun. Tapi ISA dia tak sebut berapa tahun. Ikut pada tu. Nak tahan 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dia kata, Ustaz dalam genggaman saya. Selagi saya tak tanda tangan, selagi itulah Ustaz tak akan boleh keluar daripada sini. Cakap besar. Dia cakap tu kat Tok Guru. Kalau dia cakap kat Tok Garu tak apalah. Bolehlah kawan tu menangis merayu-rayu. Ni Tok Guru lah. Orang mengaji agama, i'tiqadnya kemas, akidahnya kemas. Dia kenal siapa Tuhan dia. Apa jawab Ustaz Siddiq? Dia kata, aku masuk sini kerana Allah yang masukkan aku. Bukan mahkamah, bukan undang-undang, bukan polis, bukan mana-mana yang dipanggil pihak berkuasa. Tak ada. Aku masuk dalam penjara, Allah yang masukkan. Dan aku akan keluar daripada penjara, Allah yang keluarkan. Walaupun nanti hati kamu tak meredainya, tak suka aku keluar daripada penjara, tapi kalau Allah kehendak aku keluar, tak ada siapa akan boleh halang bila aku keluar daripada penjara. Ingatlah, apa saja Allah kehendak, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak buatlah usaha macam mana pun tetap akan jadi Sebab apa? Sebab yang berkuasa hanya Allah. Kemudian duduk dalam tahanan tu, dah orang dia biasa ceramah. Bila tak boleh ceramah, gian, kaki tak senang duduk. Lah kali masa makan-makan tu kan, dia dalam tahanan dia bawa macam tray tu kan, seorang satu beratur, dia bubuh lauk, bubuh nasi, gitulah dalam tu. Saya pun tak pernah masuk, tapi tengok dalam TV lah cerita. Nampak, tengok dia bawa macam tu, orang pun bubuh nasi, bubuh gitu. Jadi lepas habis makan, tray tu Tok Guru dah basuh, dia ambil sudu, dia ketuk, tang dia ketuk. Perhatian semua, malam ni kita ada ceramah, dia kata. Orang semua pelik, ada ceramah dalam ni yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ustaz Siddiq sampai ceramah, dia ketuk bagi announcement, dia kata dia nak sampaikan ceramah. Tak apalah, orang pun duduk, orang pun support, duduk dengar. Dia pun ceramah dalam tu, pam. Dia ceramah bantai kerajaan dalam tu, dia kena penjara dalam tu, dia bantai juga. Inilah orang pejuang. Bak kata seorang ulama, dia kata singa walau duduk dalam sangkar tetap singa, dia kata. Tapi anjing kalau duduk dalam mahligai tetap anjing, dia kata.
Ulama qiyas ni pedih bunyi dia, tak kasar. Maksudnya seorang pejuang kalau diletak dalam penjara pun tetap pejuang. Tapi kalau seorang balaci, seorang panggil apa? Apa nama tu? Macai, macai. Seorang macai, seorang yang gila kan keduniaan, walaupun duduk di tempat selesa tetap dengan diri dia macam tu, tetap macai juga. Tu ulama mengkiaskan dengan anjing. Tu. Jadi walau di kat luar ceramah, duduk dalam pun ceramah juga. Ceramah lain kali dia punya ahli jawatan kuasa pegawai-pegawai dia mesyuarat. Kita nak simpan lama ke Ustaz Siddiq ni, dia kata. Lagi kita simpan, lagi teruk kita kat dalam ni. Dia ceramah pula dalam ni. Habis lagi orang dalam ni semua ikut dia macam mana? Bincang, keluar keputusan, keluarkan dia. Dia dibebaskan. Bila saat nak bebas tu, kawan yang cakap besar hari tu lalu depan dia. Kata Ustaz Siddiq, betul tak apa aku cakap? Hati kamu tak reda aku keluar. Tapi walaupun hatimu tak reda, Allah nak keluarkan aku, tetap aku akan melangkah kaki keluar daripada penjara ni. Walaupun kamu tak setuju dan semua pegawai-pegawai lain tak setuju. Lepas tu kita kena yakin tuan-tuan. Ini soal akidah perjuangan. Kita ni akan menghadapi zaman fitnah yang lebih besar. Tuan-tuan, banyak ulama-ulama hadis dalam masalah akhir zaman, mereka mengatakan boleh kata hampir semua tanda-tanda kecil kiamat dah pun berlaku atau sedang berlaku. Antara yang saya dengar jelas daripada mulutnya iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kata boleh kata hampir semua tanda-tanda kecil kiamat dah berlaku atau sedang berlaku sekarang ni. Sedang berlaku. Maka bila semua tanda kiamat kecil dah berlaku, maka akan tunggulah tanda kiamat besar. Bila tanda kiamat besar, dia ada dua tanda kiamat, satu kecil, satu besar. Bila berlaku tanda kiamat besar, sekali je dia jadi macam rantai yang terputus. Maknanya dia akan berderet-deret. Lepas ni akan cepat. Lepas satu peristiwa, jadi cepat. Kalau tanda kiamat kecil, dia lambat sikit. Peristiwa ni, lepas tu nak jadi peristiwa kedua pula, kadang-kadang makan bertahun-tahun baru jadi pula. Tapi main dengan tanda kiamat besar, sekali dia dah jadi, rentetan seterusnya cepat. Lepas tu kita, orang cakap apa, bersiap sedialah. Itu Tok Guru baru berhadap dengan orang, belum berhadap dengan Dajjal. Kita kisah tadi tu, itu kita berhadapan dengan manusia. Bayangkan kita nak berhadapan dengan Dajjal yang tipu daya dia lagi licik, ada ulama pun boleh tertewas dengan tipu daya Dajjal, apatah lagi kita orang biasa. Lepas tu perkara ni kena ambil berat. Sebab tu kita kena buat perubahan, start daripada sekarang diri kita. Jangan tunggu-tunggu dah. Jangan kata alang-alang tahun 2021 lah baru berubah. Jangan, takut tak sempat. Takut esok tak ada dah, kan? Tak pun tak esok pagi ni. Bukan doa lah, contoh aja. Jadi sungguh. Sebab nak berubah terus. Jangan tunggu-tunggu. Sebab kita tak tahu kita dan ke tak dan. Hijrah lah. Jadi Allah kata Allah lah yang berkuasa atas tiap-tiap satu. Pegang kemah-kemah dalam diri kita. Hanya Allah saja berkuasa. Dan lagi Syekh Ibn Athaillah asalkan dari sebut dalam kitab Hikam, dia kata maksudnya lagi, ingat pegang sini kemah-kemah. Dia kata makhluk tidak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Pegang situ kemah-kemah. Maksudnya apa? Makhluk ni nak bagi benda baik kat kita pun tak boleh, nak bagi benda tak baik pun tak boleh juga. Habis yang jadi baik ni siapa bagi? Allah. Habis yang jadi tak elok ni siapa bagi? Allah juga. Kullu min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Semua daripada Allah. Corona, Covid tu, nak cakap mulut boleh lah. Mati sebab apa ni? Sebab corona. Cakap mulut. Tapi iktikad hati yang mematikan bukan corona, Allah. Corona tak mampu mematikan, melainkan dengan izin Allah. Pegang situ kemah-kemah. Barulah iktikad kita cantik. Baru kita tak jadi taksub yang bukan-bukan. Tak rosak akidah. Ini belum apa-apa lagi Dajjal tak datang, baru corona datang, rosak dah akidah.
Jadi kafir dah mati. La ilaha illallah, na'udzubillah. Kan? Sebab kedudukan iman, kedudukan Islam bukan duduk pada pakaian. Kalau dengan berkopiah tu kita jadi orang beriman, senanglah, belilah kopiah sampai 4 lapis pakai atas kepala. Oh, kuat iman ni, 4 lapis kopiah atas kepala. Dah. Iman bukan duduk pada kopiah, iman bukan duduk pada baju Melayu, iman bukan duduk pada janggut. Iman bukan duduk pada telekong, bukan duduk pada tudung Farida ke apa. Iman duduk di dalam hati. Macam mana nak pupuk dia? Dengan ilmu. Supaya iman kita jadi kemah elok. Tu dia. Kemudian lagi Allah kata dalam ayat ni, wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan lagi Allah kata, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Allah semua benda Allah tahu. Apa maksud semua benda Allah tahu? Bila Allah kata Allah lah yang tahu segala-galanya, maknanya kamulah yang bodoh segala-galanya. Itu maksud dia. Dia patah balik, dipanggil mafhum mukhalafah. Bila Allah kata akulah yang tahu segala-galanya, makna pada bahagian kita pula apa dia? Kitalah yang bodoh segala-galanya. Kita tak tahu apa-apa. Melainkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Apa yang Allah ajar je, apa yang Allah izin kat kita je, itu kita tahu. Jadi banyak mana sangat kita tahu. Jangan sampai berkata vaksin ni penyelamat terus, vaksin ni confirm siapa ambil vaksin tak akan kena dah corona. Jangan cakap begitu. Ikhtiaria, kita cuba berikhtiar dengan cara vaksin. Bolehlah nak berikhtiar, tapi pegang vaksin sebagai orang cakap apa, keselamatan pada kita, rosak. Yang selamatkan kita Allah. Kan? Macam juga belajar. Kata untunglah hang, anak-anak hang semua mengaji universiti. Berapa pula untung? Dah ngaji universiti cerah masa depan. Tak kena tu. Yang mencerahkan masa depan bukan universiti, Allah. Kalau Allah nak buat, walau dia masuk universiti 4 kali masuk universiti, tapi tak ada, Allah tak izin cerah masa depan, gelap juga. Ya tak? Ada je belajar tinggi-tinggi, tapi keluar tak dapat apa kak. Main motor kat situ jadi mak rempit. Nah, apa benda? Dia kata sijil tinggi sangat ni sampai terangkat tayar dia kata. Jadi yang menjamin bukannya sijil Allah. Ada sijil usaha ikhtiar kita saja. Kita cuba je lah. Kalau mungkin kat situ Allah nak bagi orang cakap apa, keserasian dia. Sebab tu kita janganlah sempit, janganlah jumut. Kadang-kadang ada setengah orang tu kan, kita bukan kata sinilah, ni contoh aja. Kadang-kadang tu anak dia tak boleh nak mengaji kat satu sekolah ni. Tapi cuba try sekolah lain, sebab mungkin keserasian tu tak ada di sini tapi ada di tempat yang lain. Sebab keserasian itulah dengan makna izin Allah. Allah tak izin di situ, Allah izin di sini. Kadang-kadang jadi begitu. Kan? Jadi yang kita nak cuba usaha sini, ikhtiar sini, usaha sini, ikhtiar sini. Lepas tu dengan banyak berdoa. Lepas tu tak dapat, tidak, kita tak boleh lepas daripada 4 huruf ni, iaitu duit. Kita ni perlukan duit. Hidup kita kena ada duit. Tapi bukan duit ringgit Malaysia tu, tapi makna duit itu yang pertama doa. Banyakkan doa pada Allah. Apa-apa pun nak buat satu benda, doa dulu. Jangan tinggal doa. Doa tak erti cakap bahasa Arab, cakap Melayu pun tak apa. Tak erti cakap Melayu, ikut suka nak cakap apa, cakap Jawa pun boleh. Allah faham semua bahasa, sebab semua bahasa milik Allah. Doa, nak cakap pada Allah. Bahasa mudah-mudah je, tak payah nak bahasa kitab sangat. Cuma jangan buat macam member lah. Allah payah hidup macam ni, apa nak jadi tak tahulah. Jangan cakap macam tu, ingat member ke Allah tu. Cakap elok-elok lah. Allah, hidup aku susah lah ya Allah, tolonglah ya Allah. Apa? Cakap Melayu tak apa. Doa. Yang pertama doa, yang kedua usaha. Lepas kita dah berdoa, maka kita berusaha. Usaha ni maknanya kita rancang apa benda kita nak buat. Kita nak buat ini, kemudian disusuli dengan tindak tanduk, langkah apa nak buat. Kalau hanya mencadang tapi tak buat, tak jadi tak. Kena buat.
Kita yang buat pandangan kita sendiri, kita buat pula, kita usahakan. Yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar tu maksudnya pilihan. Ikhtiar maknanya pilihan. Jangan buat satu pilihan je. Bila buat satu-satu benda, kita plan A, B, C. Mana ada 2-3 plan. Kalau plan A tak jadi, pindah plan B. Tak jadi plan B, plan C. Jadi kita buat supaya apa kita buat ni ada perancangan, strategi dia. Bukan pakai ikut hentam. Ini cara orang Islam. Orang Islam ni dia berfikir begitu. Nak buat satu benda, dia berdoa, dia usaha, kemudian dia buat pilihan. Kalau tak jadi plan A, aku buat plan B. Tak jadi plan B, aku buat plan C. Yang keempat, yang terakhir, barulah tawakal. Barulah tawakal. Apa tawakal? Berserah pada Allah. Barulah kita lafazkan di bibir kita, ya Allah, aku dah usaha, aku dah doa padamu, aku dah berikhtiar, sekarang aku serah bulat-bulat padamu, wahai Tuhan. Engkaulah yang lebih tahu dan engkau yang sangat berkuasa. Maka engkau tentukanlah apa yang terbaik buat diriku. Barulah tawakal. Ini terus-terus terus-terus tawakal. Doa tak ada, usaha tak ada, ikhtiar tak ada. Ya Allah, aku berserah padamu. Kalau aku ada rezeki makan hari ni, aku makanlah. Tak ada makan, aku mampulah kat sini, dia kata. Lepas tu kerja tak pergi, nampak? Tak pergi kait sawit, tak pergi buat apa, duduk saja kat rumah. Memang mati situ. Kenalah pergi berusaha. Bangun-bangun pagi sembahyang subuh, doa dulu, ya Allah, murahkanlah rezeki aku pada pagi ni. Lepas tu usaha, buka kedai, niaga, kan? Abang Mi kan, tebau roti sanai. Lepas tu ikhtiar, buat yang terbaik. Tak kiralah apa saja kerjaya kita, bila kita buat yang terbaik, dia jadi hebat. Jangan pandang rendah setiap kerjaya kita. Walaupun kita mungkinlah contoh, kerja kita jadi cleaner je dekat sekolah, tukang sapu sampah. Tapi cuba kita buat benda tu terbaik. Orang pun suka, kata, tak ada satu habuk lah kat sekolah ni, dia kata. Bagusnya makcik ni. Orang suka. Silap-silap boleh naik gaji, lagi tinggi gaji daripada pengetua, kan? Makna buat yang terbaik. Apa-apa pun buat yang terbaik. Tapi kita kadang pandang lekeh, alah aku kerja bawah je, buat lebih kurang sudahlah. Itu masalah kita ni, mentaliti kita. Jadi tak kira macam kita semayang, jadi imam yang terbaik, baca bagi rapi, elok-elok baca. Jadi makmum yang terbaik, ikut betul-betul imam, jaga adab-adab dalam solat. InsyaAllah siapa pun dia, imam walaupun makmum, dia bila buat yang terbaik, dia terbaik di sisi Allah. Jadi jangan nilai, kerana Allah tak nilai apa kerjayamu, tapi Allah nilai apa akhlakmu. Macam mana kamu buat dalam mengharungi kehidupanmu. Buatlah yang terbaik demi kerana agama, demi untuk Allah, kan? InsyaAllah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Dan kita akan sambung nanti. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Kat situ nah, dan memadalah. Kami ni insya-Allah ada nak buat rombongan ziarah. Lepas daripada ni lah, kami nak ke pondok Syekh Zainul Asri, lagi ziarah dia. Kemudian tengah hari mungkin ziarah ke pondok Ustaz Marzuki Yusof. Semua kat Kedah, kat Kuala Nerang satu lagi kat mana tak, saya pun tak ingat. Kat Kedah lah. Lepas tu barulah petangnya nak ziarah Ustaz Bakri Yahya. Sebab Ustaz Bakri Yahya sedang sakit sekarang ni. Jadi kami, saya dengan geng-geng Kiam semualah, Ustaz-Ustaz Kiam, termasuk Tok Guru Siddiq Noh, bersama dengan Ustaz Syakirin, dengan Ustaz Syarkawi sekali. Kami bergerak secara konvoi, ramai-ramai insya-Allah. Jadi doakanlah perjalanan kami selamat pergi dan selamat pulang. Insya-Allah. Dan sebelum saya terlupa, semalam saya ziarah seorang Tok Wali di Greek. Nama dia Tuan Guru Haji Muhammad Isa bin Yahya. Orang panggil, kalau kat Greek orang panggil dia Tok Ayah, atau orang panggil Tok Guru Haji Mat Isa, orang panggil dia. Dia ni seorang wali Allah. Umur dia 124 umur. Saya ingat 95 tu power dah. Rupanya ada lagi power. Ingat dia power dah. Rupanya ada lagi power. 124 umur, hidup lagi elok. Lepas tu ingat pula tu, tak ada nyanyuk apa. Ingat ayat Quran dia, ingat hadis dia, ingat.
Ini baru 95, apa nama. Nah, ni 124 ingat lagi ayat Quran, hadis Nabi. Nah, tu ulama wali Allah. Lepas tu bila habis ziarah tu saya nak balik, dia pesan ke saya. Dia kata tolong sampaikan salam kepada semua orang yang saya jumpa. Nampak? Saya kena peganglah amanah ni sebab dia lafaz dengan lafaz Assalamualaikum ni kata. Jadi tuan-tuan jawablah ya. Okay. InsyaAllah. Nah, jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Moga-moga Allah izinkan pertemuan kita pada kuliah seterusnya hari Khamis depan. Hari Khamis depan lepas Isyak. Itu kitab Risalatut Tauhid. InsyaAllah itu bab akidah pula. InsyaAllah nah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.